Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pada siri yang ke-50 pada hari ini insya-Allah dalam pengajian kita, iaitu pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Kita ada buku teks dia dan juga buku latihan bahasa Arab. Dua-dua kita akan bincangkan insya-Allah. Sebelum kita mulakan majlis, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sedang membicarakan teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, walaupun pada siri yang ke-50 pada hari ini. Masih lagi orang bertanya macam mana kita nak dapatkan daripada awal, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada page daripada Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tuan-tuan boleh tekan di sana, ada live kami, siaran ulangan kami di sana. Begitu juga di YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Tuan-tuan bolehlah cari YouTube. Kemudian di sana juga bukan terbatas hanya pada teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, tapi sebelum ini kita juga ada mengajar dalam ilmu nahu, ilmu saraf, wazan dan sebagainya. Ada beberapa bab grammar dalam bahasa Arab, tuan-tuan boleh rujuk. Ada kita buat siaran terutamanya pada musim PKPB yang lalu. Banyak, dalam lebih kurang hampir 100 siri dah. Tuan-tuan boleh nak, kalau tuan-tuan duduk saja-saja, boleh buka dan lihat, belajar perlahan-lahan. Kerana semua ini ada sebahagian bab yang susah, perlu kepada pen, perlu kepada kertas buku dan juga perlu kepada tarkis, iaitu fokus pada pengajian. Yang bab yang susah lah. Tapi bab yang senang, bab yang tidak mengambil masa, tidak memerlukan tenaga, kerahkan fikiran dan sebagainya, seperti mana kitab ini. Dia santai. Tuan-tuan sambil masak boleh dengar, sambil baring atas katil boleh dengar, sambil main game pun boleh dengar. Jadi kitab ni mudah. Dia hanya untuk orang awam, tak sesuai untuk pelajar universiti, sebab pelajar universiti, sekolah-sekolah mereka ada basic asas bahasa Arab. Kemudian kita juga di Facebook kita, dan juga di YouTube kita, Pusat Ilmu At-Taqwa, ataupun page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Ada juga membicarakan bab-bab fiqh, terutama solat, daripada awal niat takbiratul ihram sampailah beri salam, wirid dan sebagainya. Semua kita susun atur daripada awal sampai ke akhir. Tuan-tuan boleh carilah dalam Facebook dan juga YouTube kami. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa. Seperti biasa, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian Qamus Al-Quran, dan yang kedua adalah teknik yang terpilih, latihan teknik terpilih, dan yang ketiga adalah perkataan seerti dalam Quran. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis ini kepada Ustaz Angga untuk mengambil bahagian dalam bab beliau, iaitu Qamus Al-Quran. Dipersilakan.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, Alhamdulillah kita sudah masuk ke siri yang ke-50. Alhamdulillah tak terasa. Sebagaimana seperti biasa saya mengambil bahagian Kamus Kata Dasar Al-Quran. Yang mana tuan-puan, pelajar-pelajar yang menyaksikan live kita, Kamus Kata Dasar Al-Quran ini adalah bahagian yang sangat penting, yang perlu kita kuasai kalau boleh. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu maknanya, misalnya ada kata, kita tahu kata dasarnya plus kita tahu maknanya, insya-Allah akan sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran, apa yang kita baca ataupun kita menjadi makmum ketika salat. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa, hari ini kita mulakan Kamus Al-Quran kita, yang mana kita berada pada muka surat ke 190. Ya, 190. Boleh tuan-puan buka. Bagi tuan-puan yang mempunyai buku, boleh muka surat ke 190. Muka surat 190, kita berada pada huruf nun, dal dan waw. Ini lanjutan dari yang semalam, kita masih berada pada huruf nun. Sekarang kita masuk huruf nun, dal dan waw. Boleh tuan-puan ya. Insya-Allah. Jadi fiilnya adalah nada. Ya, nada. Nada ini adalah fiil. Fiil apa? Ini adalah fiil madhi. Nada, maka dia ikut wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Nada yunadi. Itu dia. Mudhari'nya yunadi. Boleh tuan-puan tulis di sebelahnya. Apa maknanya memanggil? Memanggil. Lepas tu nidaun, ada kata-kata nidaun. Nida. Maka kalau ada nama anak perempuan namanya nida, ini maknanya panggilan, ya. Ada yang menggunakan, kita selalu dengar nama nidaul hasanah. Ini dia, nidaun, panggilan. Lepas tu ada kata-kata nadiyun dengan makna nadi. Ini bermakna himpunan, kelab, ya. Himpunan. Ini maksud kelompok-kelompok, kelab. Lepas tu tanada. Tanada ini adalah fi'il madhi juga. Tanada diikut wazan tafa'ala. Tafa'ala itu sesuai itu, tanada. Tafa'ala ya tafa'alu. Tanada ya tanada. Saling panggil memanggil. Ini kalau ada tafa'ala, salah satu kaedah wazan dia menggunakan wazan tafa'ala, ini bermakna saling, ya, saling. Saling ini, kalau ini saling panggil memanggil, sebabkan fi'il yang digunakan adalah nada. Tanada, saling panggil memanggil. Dalam Al-Quran biasa kita jumpa tuan-puan. Ini 3 ba ini selalu akan kita jumpa, ya. Misalnya kita tengok pada surah Al-A'raf ayat ke-44. Dia menggunakan fi'il madhi. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Al-A'raf ayat ke-44. Wa nada ashabul jannati, ya, wa nada ashabul jannah. Dan penghuni-penghuni surga berseru, memanggil. Siapa yang dipanggil? Ashaban nar. Kepada penghuni-penghuni neraka. Itu dia pada surah Al-A'raf ayat ke-74. Ayat ke-44 maksud saya. Lepas tu surah Al-Imran. Ini selalu kita dengar ni. Ini termasuk ayat-ayat pilihan dari imam solat ni biasa, ya. Surah Al-Imran ayat ke-193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ini dia. Ini selalu kita dengar, ya. Rabbana innana sami'na, ya Tuhan kami sungguhnya kami mendengar. Munadiyan yunadi lil iman. Munadiyan ini panggilan yang memanggil kepada
iman atau yang menyeru kepada iman. Pada surah Al-Imran ayat ke-193 dia menggunakan kata-kata munadi. Munadi ini tak ada dalam ini kan, dalam kamus kata dasar Al-Quran kita. Boleh tuan-puan tambahkan munadi. Munadi ini dia kata terbitan ya. Nidaun kata terbitan juga, panggilan. Munadi juga. Munadian, munadi dia juga kata terbitan. Ini adalah isim masdar juga, munadi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Yunadi dia menggunakan fi'il mudhari'. Nada yunadi, fa'ala yufa'ilu. Okey, boleh tuan-puan ya. Lepas tu pada surah Al-Alaq. Ini juzuk 30. Juzuk 30 ini selalu kita dengar ni ayat ini. Kalau juzuk 30 insya-Allah tuan-puan ni hafaz banyak ya. Pada ayat ke-17 surah Al-Alaq ayat 17. Falyad'u nadiyah. Dia menggunakan kata-kata nadi, himpunan, kelompok, kelab. Falyad'u, maka biarlah mereka memanggil, biarlah dia memanggil. Siapa yang dipanggil? Nadiyahu. Golongannya, kelompoknya, kelab-kelabnya. Itu untuk menolong. Biarlah dipanggil untuk menolong, tapi tak dapat. Okey. Itu tuan-puan beberapa kata yang akan selalu kita jumpai dalam Al-Quran dengan menggunakan kata-kata dengan huruf nun, huruf dal, huruf waw. Makna umum dia, makna kebanyakan dia adalah panggil, memanggil, saling panggil, memanggil. Itu dia huruf nun, dal dan waw ini. Ada kata saja yang agak lain sikit maknanya, nadi. Nadi, himpunan. Itu dia. Agak-agak lain sikit, yang lain sama aja, manggil, panggilan, saling panggil, memanggil. Itu dia. Boleh tuan-puan ya. InsyaAllah kita teruskan sekarang pada huruf nun, za dan ra. Masih pada muka surat 190. Ni dia. Nazara fi'il. Nazara yanzuru. Nazara yanzuru. Ini bersumpah nazar. Ini dah jadi bahasa Melayu dah. Nazar. Saya puasa nazar ni. Puasa nazar. Ni sumpah nazar. Dah biasa dah. Dah jadi bahasa Melayu. Jadi tak tengok kamus sebenarnya kita dah tahu dah. Nazar ya. Baik tuan-tuan. Lepas tu ada nazrun. Ni dia sumpah nazar ni. Nazar. Ni yang menjadi bahasa Melayu kita. Jamaknya nuzurun. Ya, nuzurun. Sumpah nazar. Nazrun, nazar. Ini isim mufrad, nuzur jamaknya. Okey. Lepas tu anzara. Anzara fi'il madi. Apa dia tambahan hamzah di depan? Anzara. Bermakna dia ikut wazan af'ala. Anzara, af'ala yuf'ilu. Anzara yunziru. Boleh tuan-puan tambah sebelahnya tulis. Fi'il mudhari'nya yunziru. Boleh insya-Allah. Apa maknanya memberi amarahan? Memberi amarahan, memberi amaran. Peringatan, memberi peringatan, memberi amaran. Ni dia anzara ini. Lepas tu ada kata-kata nuzrun. Ini kata terbitan dia. Nuzrun dengan makna nazirun, jamaknya nuzurun. Kalau tadi nuzurun jamak itu daripada sumpah nazar. Sekarang tak ada waw dia. Nuzurun. Apa maknanya? Amaran. Amaran bermakna kalau nuzurun tu. Jamak ya. Misalnya ni banyak nih. Huruf nun, za dan ra ini. Dengan 3 huruf ini banyak akan kita jumpai. Karena kod dia 4 bar. Ada 4 kotak warna. Misalnya tuan-puan Al-Baqarah. Kita ayat awal Al-Baqarah pun dah jumpa dah. Muka surat yang ke 3 atau 4 tu. Ya. Dia helaian yang kedua surah Al-Baqarah itu. Paling atas. Ayat paling atas. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia menggunakan kata-kata innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Anzara. Dia menggunakan anzara fi'il madi. Anzarta disambung dengan ta, disambung dengan hum, makanya jadi
anzartahum. Itu dia. Lepas tu kata setelahnya am lam tunzir. Tunzir. Anzara yunziru. Berarti dia menggunakan fi'il mudhari. Yang satu menggunakan fi'il madhi, anzara. Yang satu menggunakan fi'il mudhari. Apa maknanya? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, apakah kamu beri peringatan? Dah lama dah kamu beri. Memberi amaran. Am lam tunzir, ataukah kamu tak beri peringatan? Tak pun kamu beri, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Itu dia. Yang satu menggunakan fi'il madhi, yang satu menggunakan fi'il mudhari. Ini maknanya dari dulu sampai sekarang, sampai bila-bila dia tak akan beriman bagi orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat ke-6. Lepas tu surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ya, ini menggunakan fi'il, menggunakan isim fa'il. Isim fa'il. Yang bukan menggunakan kata terbitan, dia menggunakan isim fa'il. Apa katanya? Munzir. Boleh tuan puan tambahkan juga nih di sini. Kalau enggak tambahkan anzaro, di sebelah kata anzaro itu kan memberi amaran. Yang tukang beri amaran tu bahasa Arabnya munzir. Ada nama orang munzir, berarti pemberi amaran. Innama anta munziru man yakhshaha. An-Nazi'at ayat ke-45. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Munzir, hanya tukang beri peringatan. Ikut tak ikut terserah dia, yang penting kita beri peringatan saja. Itu dia tuan-puannya. An-Nazi'at ayat 45. Dia menggunakan munziru. Ini juga asal katanya nun, za dan ra. Lepas tu pada surah Al-Hajj ayat ke-29. Ini dia menggunakan kata-kata nuzur, sumpah nazar. Jamak. Dia menggunakan kata sumpah nazar pada surah Al-Hajj. Boleh tuan-puan buka nanti Al-Hajj ayat 29. Summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum. Ini dia. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wal yufu nuzurahum, menyempurnakan nazar-nazar mereka. Kenapa nazar-nazar? Dia jamak. Nuzur, dia menggunakan kata-kata nuzur. Ya. Disambung dengan nuzurahum. Hum tu mereka. Jadi nuzurahum, nazar-nazar mereka. Boleh tuan-puan ya, insya-Allah. Baik tuan-puan, kita teruskan kata terakhir. Tak perlu banyak, 3 saja. Memang tiap hari saya bagi 3 saja. Harapannya sikit boleh tuan-puan ingat ya. Sikit saya bagi, boleh tuan-puan ingat. Okay, misalnya sekarang kita masuk muka surat 191, huruf nun, zai dan lam. Nazala. Nun, zai dan lam. Itu tuan-puan. Nun, zai dan lam. Nazala yanzilu, fi'il. Nazala yanzilu, fa'ala yaf'ilu. Yang satu fi'il madhi, yang satu mudhari. Turun maknanya. Lepas tu di bawahnya ada anzala. Anzala ini fi'il juga, fi'il madhi. Tambah satu huruf an di depan. Tadi nazala, tambah hamzah di depan, bunuh yang di depan hamzah. Anzala. Ikut wazan af'ala. Kalau tuan-puan rujuk muka surat ke-14. Kita kena selalu rujuk muka surat 14. Dari fi'il madhi kita tengok ke mudhari'nya. Anzala yunzilu. Kenapa yunzilu? Af'ala yuf'ilu. Tak boleh kita ubah af'ala yuf'alu, tak boleh. Kena ikut. Anzala yunzilu. Maka mudhari'nya yunzilu. Menurunkan. Yang tadi turun saja. Saya turun. Yang ini menurunkan. Bermakna nanti ada yang diturunkan. Kalau ada menggunakan kata-kata anzala ini. Ya, menurunkan tuan-puan ya. Lepas tu nazzala. Nazzala. Ikut wazan fa'ala. Muka surah 14 juga. Nazzala fa'ala yufa'ilu. Nazzala yunazzilu. Mudhari'nya yunazzilu. Menurunkan secara berangsur-angsur. Turunnya sikit-sikit. Ini beza dengan anzala. Ini menurunkan saja. Nazzala turunkan secara berangsur-angsur. Lepas tu
ada tanazzala. Tanazzala. Ya tuan-puan ya. Tanazzala. Tafa'ala. Ya, wazannya tafa'ala. Muka surah 14. Tafa'ala yatafa'alu. Tanazzala yatanazzalu. Maka nanti ada surat dia tu yatanazzalul malaikah. Boleh nanti tuan. Tatanazzalul malaikah. Okey. Tanazzala turun secara berangsur-angsur. Yang tadi menurunkan secara berangsur-angsur, sekarang turun secara berangsur-angsur. Bermakna kalau nazala ini nanti ada yang diturunkan. Kalau tanazzala pun tak ada yang diturunkan pun tak ada apa-apa. Yang penting ada yang turun. Maksudnya ada fa'ilnya nanti. Tanazzala. Tafa'ala yatafa'alu, tanazzala yatanazzalu. Turun secara berangsur-angsur. Lepas tu ada kata-kata manazilun. Manazilu. Ini dia masuk isim ghairu munsharif ni. Manazilu. Tak boleh pakai tanwin. Ya, manazilu. Peringkat atau fasa. Ini manazilu ya. Ikut wazan mafa'il. Setiap wazan mafa'il ni dia termasuk dalam isim ghairu munsharif. Misalnya masajid dan lain-lain. Lepas tu ada kata-kata nuzulun. Nuzulun. Nuzulun ini juga dia kata isim. Macam mana kita tahu ni isim? Dia ada tanwin dia. Nuzulun. Tempat tinggal atau layanan. Nuzulun. Ya tuan-puan ya. Lepas tu terakhirnya nazlatun. Nazlatun maknanya sekali lagi. Nazlatun. Banyak ya tuan-puan ya. Boleh tengok dari huruf nun, zai dan lam ini banyak bertabur kata-kata yang perlu kita hafaz. Tapi insya-Allah yang perlu kita hafaz yang paling penting itu ini kata-kata fiilnya. Nazala, anzala, nazzala, tanazzala. Bukan yang lain tak penting, bukan. Tetapi ini yang paling banyak yang selalu turun atau yang selalu ada dalam Al-Quran. Misalnya pada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat awal-awal dah ada kata-kata nun, zai dan lam ini. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayat keempat Al-Baqarah, ayat keempat. Kalau tuan-puan hafaz 5 ayat pertama Al-Baqarah tu, confirm hafal ni ayat ni. Wallazina yu'minuna bima unzila. Ni tak ada Ustaz kata-kata unzila di sini. Dia menggunakan kata fi'il madi majhul. Anzala, unzila. Anzala menurunkan, unzila diturunkan. Tu boleh tuan-puan faham ya beza dia majhul dengan maklum. Kalau maklum menurunkan, kalau ini diturunkan. Okey, fasif dia dalam bahasa English ya. Jadi kalimat fasif, bukan aktif, dia fasif. Al-Baqarah ayat keempat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu. Unzila ilaika. Diturunkan kepada kamu. Kitab yang diturunkan kepada kamu. Lepas tu tuan-puan, surah Al-Qadar. Ini selalu juga kita dengar ni. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Al-Qadar ayat keempat. Tanazzalu. Dia menggunakan tanazzalu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu. Tanazzalu. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Okey. Lepas tu pada surah Yasin. Ni surah Yasin. Dia menggunakan kata-kata manazil. Ada pada surah Yasin ni, tuan-puan ingat ni ayat ni pasti. Mesti ingat karena Yasin ini bagian dari surah Al-Quran yang selalu kita baca. Ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazila. Wal qamara dan kami wal qamara qaddarnahu dan kami telah tetapkan bagi bulan. Apanya? Manazil, manzilah. Atau peringkat fasa dia. Kan bulan tu ada fasa dia. Ada fasa bulan penuh, ada fasa bulan separuh, ada fasa bulan sabit. Itu.
Boleh tuan-puan ya. Ini manazil. Ini yang manazil nih, peringkat atau fasa. Oke, tuan-puan, itu dari saya. Dari ini sebelum masuk pada surah Yasin. Namun sebelum tu kita hendak singgung dulu tuan-puan mengenai kata yang semalam. Kata yang semalam itu ada yang bertanya pada muka surat 187 ya, 187 huruf mim, waw dan ha. Semalam terlepas, minta maaf ya. Mim, waw dan ha. Mim, waw dan ha itu muka surat 187 itu paling bawah sekali. Kenapa dia berubah menjadi ma'un? Itu ada yang tanya semalam. Harusnya mahun. Ini dia. Ya tuan-puan ya. Jadi memang dalam bahasa Arab ada ada masa di mana kata huruf itu diganti. Bukan hilang, dia tak hilang tapi diganti. Huruf ha ni diganti dengan huruf hamzah. Banyak kata tuan-puan dalam dalam kata-kata dalam bahasa Arab yang diganti. Banyak. Misalnya cuba kita tengok. Misalnya tuan-puan ya, ini sebagai tambahan dari saya. Boleh tuan-puan tengok di huruf za. Huruf za ini tuan-puan muka surat ke 108. Ya tuan-puan ya, 108 yang punya buku boleh tengok huruf za. 108 ya. InsyaAllah tuan-puan. Ini sebagai tambahan untuk kita. Macam mana boleh ma'un, mahun, mim, waw dan ha berubah menjadi mim, alif dan hamzah. Sekarang kita tengok muka surat 108 huruf zakara. Boleh tuan-puan tengok. Zakara. Ada kata-kata di tengah bahagian bawah tu iddakara. Nampak tuan-puan ya? Iddakara. Nampak ya? Iddakara maknanya teringat atau selepas terlupa. Yang di atas zakara. Kenapa tiba-tiba iddakara? Ini salah tulis ke? Ini tak salah tulis. Memang dia iddakara. Kenapa dia berubah menjadi iddakara? Ada sebab dia. Ini dalam i'lal ilmu sharaf. Ya, i'lal. Asalnya tuan-puan, dia ikut wazan ifta'ala. Ya. Ifta'ala. Iztakara. Asalnya iztakara. Ya, boleh tuan-puannya iztakara asalnya. Lepas tu kalau huruf huruf za ini terlalu spesial, maksudnya khusus sikit kita bahas. Kenapa? Biar kita faham, biar kita tak salah faham tuan-puannya. Jadi asal kata iddakara ni asalnya iztakara. Maknanya huruf za itu berada pada fa fi'il. Ya, huruf za itu berada pada fa fi'il. Setelah za itu ada ta. Maka ta itu diganti ke da. Itu dah kaedah dia tu. Diganti ke da menjadi izdakara. Izdakara kan. Lepas tu za pertama itu yang sukun itu diganti lagi ke da. Karena berat sikit izdakara susah, diganti ke da. Iddakara. Id sukun dakara. Itu dia tuan-puan ya. Jadi iddakara. Maka dari iddakara satu sukun satu hidup menjadilah syabdu dia. Iddakara diidghamkan. Boleh tuan-puan ya. Makanya ini berubah dia dari zakara berubah menjadi iddakara. Kemana za? Itu pertanyaan kita. Kemana za? Tak ada. Bukan dia salah tulis, bukan. Ini diganti dari da. Dia digantikan ke dari za digantikan ke da. Begitu juga yang kes kita semalam itu. Mim, alif dan hamzah. Asalnya memang tuan-puan kalau ditengok ya dalam kamus asal hurufnya memang mim, waw dan ha. Asal hurufnya memang mim, waw dan ha muka surat 187 tadi ya. Asalnya memang mim, waw dan ha, tetapi dia berubah menjadi ma'un. Itu dia tuan-puan. Banyak penyebab perubahan kata dalam bahasa Arab. Nanti
Tuan-puan boleh bertanya lagi atau rujuk kepada yang ahli lagi. Memang salah satu penyebabnya banyak kata yang diubah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena penyebutannya, lafal penyebutannya susah. Susah sangat, berbelit-belit lidah. Orang Arab ganti. Orang Arab tak pening-pening. Kalau rasa-rasa lidah tu susah nak cakap, dia ganti huruf. Tak ada masalah. Yang penting maknanya tak berganti. Boleh tuan-puan ya? Baik. Sekarang kita masuk pada harfiah surat Yasin. Harfiah surah Yasin. Okey. Harfiah surah Yasin. Yang mana sekarang kita berada pada ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi. Ini dia. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi. Wa ma anzalna. Ada pertanyaan? Tak ada? Okey. Wa ma ini tuan-puan dia memang tak ada kata dasar. Tak perlu cari kata dasar dia. Wa ma kita ingat saja. Wa dan ma tidak. Dan tidaklah, ya. Okey, dan tidaklah. Tidaklah, ya. Ma ini manafi. Tidak. Anzalna. Dah masuk dah. Baru kita bahas, masuk dah. Praktis dia. Anzalna. Baru sangat kita cakap anzalna ini, pasal anzalna. Okey. Anzalna ini tuan-puan, dia asalnya anzala. Ya, anzala. Macam mana boleh berubah menjadi anzalna? Dia disambungkan dengan nun belakang, nun dhamir ya. Dhamir rafa' namanya ni. Dhamir rafa' mutaharrik, dhamir fa'il. Kami. Ya, anzala tambah plus na, maka kata di belakang ini disukunkan. Makanya menjadi anzalna. Boleh tuan-puan ya, anzalna. Maka berubah menjadi anzalna. Anzalna ini, anzala asalnya ini ikut wazan apa? Kalau kita rujuk ke muka surat 14, ini perlu kita ulas sedikit saja. Ini bagi tuan-puan yang baru ikut, karena saya tengok banyak yang baru ikut. Ni. Jadi kalau kita tengok wazan ini, mana yang kira-kira sesuai? Ada hamzah di depan, hurufnya cuma 4, anzala, huruf alif, hamzah, nun, zai dan lam. Mana yang 4 huruf? Ini yang 4 huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini kita tengok 3 yang di atas ni. Ini fi'il madhi. Mana yang sesuai? Ini yang sesuai. Af'ala. Kenapa ini yang sesuai Ustaz? Disebabkan anzala ini setelah hamzah ini sukun. Ini setelah hamzah juga sukun. Af'ala. Boleh ya? Jadi anzala ini dia ikut wazan af'ala. Okey. Af'ala, anzala bermakna apa? Huruf hamzah adalah huruf tambahan dia. Ya, kalau hamzah huruf tambahan, maka tinggal huruf nun, huruf zai, huruf lam. Tadi baru kita bahas. Ya, baru saja kita bahas. Boleh tuan-puan buka muka surat di huruf nun, zai dan lam. Ya. Itu ada pada muka surat ke-191. Nun, zai dan lam. Ada kata-kata anzala. Ini kata-kata anzala ini. Apa makna anzala? Menurunkan. Boleh? Anzalna. Kalau anzala menurunkan, dia menurunkan. Kalau anzalna ada na belakang, kami turunkan. Kami turunkan. Okay. Ala qaumihi. Ala huruf jar. Kata sendi. Tak ada makna. Tak ada makna. Tak ada kata dasar. Wa ma anzalna ala qaumihi. Kepada kaum. Huruf jar ini tak, ala ni tak mesti di atas. Ya, turunkan memang dari atas lah. Tapi makna kepada saja. Ya? Qaumihi kepada kaumnya.
kaumnya. Mim ba'dihi. Mim ba'dihi, min adalah huruf jar. Huruf jar kata sendi juga. Dia tak ada kata dasar. Min ya. Min itu daripada boleh, dari boleh juga. Tak ditulis makna pun tak ada masalah sebenarnya. Ba'dihi. Ba'dihi. Ini dia. Ba'dihi. Hi ini adalah hi dhamir tuan-puan. Ba'dihi. Hi, ha, hu, hum, itu semuanya adalah dhamir. Ya, mim ba'dihi. Maknanya apa? Cuma ada huruf ba, ain, dal. Ini dah 3 huruf dah. Jadi senang. Tak perlu pening-pening. Ini dia. Ba. Ya. Huruf ba kita tengok tuan-puan. Ba, da, ain. Ba, ain, dal terbalik. Ba, ain, dal. Ini dia. Ini dia. Ba, ain, dal. Ba, bu'dun. Ba'da, ini dia. Ba'da, selepas. Okey, selepas. Min, huruf jar. Maka setelah huruf jar wajib majrur. Ini dia ba'di jadinya. Hi, dhamir. Maknanya selepas. Ya, daripada selepas. Selepas apa? Selepas kematian. Ni kalau ditengok di terjemahan dia selepas kematiannya. Ya. Kan ayat sebelumnya bercerita tentang qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alni minal mukramin. Ini dia, wa ma anzalna ala qaumihi. Dan tidaklah kami turunkan kepada kaumnya selepas kematiannya. Selepas kematiannya tidak kami turunkan. Apa yang diturunkan? Nanti ayat setelahnya menjelaskan, tuan-puan ya. Jadi untuk sekarang saya jelaskan ini dulu kata daripada surah Yasin. Surah Yasin ini dulu, pendek saja. Tetapi harapannya mudah-mudahan tuan-puan faham, apa yang telah saya terangkan. Dan kata yang kita telah bahas hari ini mudah-mudahan tuan-puan boleh hafaz terus ya. 3 kata dasarnya. Daripada huruf nun tadi. Boleh tuan-puan ya. Insya-Allah. Jadi apa yang ada semua dalam ayat Al-Quran, apa kata-kata yang mempunyai kata dasar, insya-Allah semua sudah ada dalam buku ni. Jadi sekarang yang menjadi masalah kita adalah cuma macam mana nak mencari kata dasar tu. Itu saja. Cara nak mencari kata dasar tu semua ada dalam kaedah-kaedah terpilih ini. Apakah dia itu isim fa'il atau dia atau dia isim maf'ul, rupanya dia kata terbitan isim masdar, rupanya dia fi'il madi, mudhari'. Jadi memang kalau ada tuan-puan yang bertanya, perlukah kita hafaz wazan? Sebenarnya sangat perlu. Sangat diperlukan kita hafaz wazan. Tapi kalaupun tak hafaz, tak apa dulu. Tak ada masalah bagi tuan-puan yang baru belajar. Ustaz ni hafaz kami dah tak boleh hafaz dah. Memang susah nak hafaz, tak apa. Janji, kata-kata dia boleh. Ini kaedah-kaedah terpilih semua dah ada dalam ni. InsyaAllah kalau tuan-puan boleh kuasai apa yang ada nanti di dalam Al-Quran, dalam ayat suci Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca boleh tuan-puan fahami insya-Allah. Mungkin itu saja dari saya tuan-puan. Ya. Kalau ada kekurangan, kesilapan saya mohon maaf. Bagi tuan-puan yang ingin memesan buku ni ada, boleh terus pesan, hubungi nombor yang ada dalam Facebook kami. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah kepada Ustaz Anggah kerana memberi pencerahan yang sangat jelas. Pada hari ini insya-Allah saya akan mengambil tempat Ustaz Agong pada muka surat yang ke-18. Menggunakan buku merah ni tuan-tuan boleh lihat muka surat 18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas. Minan nas, min huruf jar, an-nasi al-majrur. Min tu boleh juga dipanggilkan sebagai tab'idiyah. Tab'idiyah, iaitu sebahagian. Sebahagian di kalangan manusia, man ni kita panggil apa? Jadilah dia mubtada' muakhar. Kerana apa mubtada' muakhar? Setiap jar dan majrur dan zaraf dan mudhafun ilaih pada awal ayat, maka i'rab dia adalah jadi khabar muqaddam. Tamam, min jar an-nasi majrur, berada di awal ayat. Jumlah berdua ini antara jar dan juga majrur menjadi khabar muqaddam, dan juga man adalah mubtada' muakhar, diterjemahkan terdapat. Di kalangan manusia terdapat. Mubtada' muakhar terdapat. Boleh. Terdapat. Terdapat apa tu? Man yaqulu, orang yang berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah. Amana yu'minu, lepas dia mesti ada huruf ba. Okey? Amana yu'minu imanan, lepas dia ada huruf ba selalunya. Maksudnya bukan dengan tau, kepada. Beriman dengan Allah, bukan dengan Allah, kepada Allah. Bi itu terjemah kepada. Okey. Di kalangan manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah. Untuk lebih halus, untuk yang mengaji pengajian apa nama ini, nahwu, man adalah ismul mausul. Yaqulu adalah fa'il, fa'il adalah dhamir huwa, kembali kepada man. Jumlah itu menjadi silah. Silah kepada ismul mausul. Jumlah selepas pada ismul mausul adalah kita panggil silah. Okey. A'id adalah kembali kepada ismul mausul, tapi tak ada kat sini. Iaitu man yaquluhu. Yaqulu, di kalangan manusia ada orang yang mengatakan apa dia, a'id tak ada. A'id dia tak ada. Jadi a'id ni kemungkinan ada, kemungkinan tak ada, tak ada masalah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kami beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, sedangkan tu hal keadaan, ma nafi, tidak, hum mereka, bimu'minin beriman. Okey, ba tu ba zaidah lah. Zaidah makna taukid, mereka memang betul-betul tak beriman. Cakap mulut je, sedangkan mereka tak beriman. Kata iman kepada Allah hari akhirat, sebenarnya mulut, sebenarnya mereka tak beriman. Ini kisah orang munafik ni, cerita ni. Okey. Okey, dekat mana mautinus syahid kita? Tengok tu dekat amanna. Okey, amanna, kotak biru tu, amanna tu daripada apa? Daripada nombor 4. Daripada amana. Dia sebenarnya bukan hamzah tu. Huruf mat, alif panjangkan atas tu. Panjangkan atas alif tu, bukan hamzah tu. Daripada amana yu'minu. Tuan-tuan betul kan? Alif atas di hamzah tu, padam hamzah tu, buat garis panjang, melintang. Amana yu'minu, nombor 4. Okey. Akhir daripada hamzah khara. Okey, akhir. Boleh? Ayat seterusnya, yukhadi'un Allah, mereka khianat kepada Allah. Orang munafik mereka khianat kepada Allah, dan juga orang beriman. Wa ma yakhda'un, mereka tak khianat illa anfusahum, melainkan kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tak rasa, mereka tak tahu yang mereka sedang buat khianat untuk kepada diri mereka. Nampak Boleh? Jadi kita nak bagi tahu di sini,
Yukhadi'u daripada perkataan apa? Daripada perkataan khada'a. Nombor 8. Nombor 8. Tuan nampak nombor 8? Khada'a. Khada'a mana khianat. Khada'a yukhadi'u iaitu saling buat khianat mengkhianati. Tapi di sini tak bolehlah kita kata mereka saling khianat dengan Allah. Allah buat khianat dengan mereka. Tidak. Sebenarnya dalam ayat ni yukhadi'un Allah. Mereka buat khianat kepada Allah dan juga orang beriman. Maksudnya khada'a ni kita panggil lil musadafah, berhadapan. Bila khada'a yukhadi'u mukhada'atan, sepatutnya ada dua grup, dua belah pihak bina lil musyarakah. Ada yang tak makna bina lil musyarakah seperti ayat ni, tapi makna adalah al-mubalaghah. Makna mubalaghah. Mereka buat khianat sungguh-sungguh. Betul-betul punya khianat. Seolah-olah khianat terdepan mata mereka tu. Mereka buat sungguh-sungguh. Berani mereka pada Allah dan juga orang beriman. Wa ma yash'urun ni rasa ataupun tahu. Daripada perkataan apa? Shin ain ra. Ada tak shin ain ra sini? Tak ada. Oh, nombor 3. Nombor 3 Cukup sekadar itu dulu untuk pengajian buku merah ni. Nanti Ustaz Agong akan sambung lah. Sebab ini lebih kepada untuk kita kenal. Kotak-kotak ada, kenal kata dasar. Tu yang penting. Bila kita faham kata dasar, kita mudah cari kamus. Semua dalam kamus. Semuanya ada dalam kamus. Cuma perlu kita ingat, tak ingat je. Okey? Alhamdulillah tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita hari ini dalam masalah perkataan dalam Quran lah. Saya nak tuan-tuan yang ada Quran, tuan-tuan boleh buka dalam suratul Hajj ayat yang ke-5 dan juga suratul Fussilat ayat ke-39, 37 sampai 39. Tuan-tuan perhatikan ayat ni, 2. Suratul Hajj ayat 5, suratul Fussilat ayat 39. Apa suratul Hajj? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Betul Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. Perkataan tu kita nak highlight kan. Mau tunu syahid kita hamidatan. وترى الأرض هامدة. Apabila kamu melihat bumi ni yang tandus, hamidah. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء. Apabila Allah Ta'ala turunkan hujan kepada bumi yang tandus, yang kering tadi. Ihtazzat warabat. Bumi bergerak. Warabat. Dan juga jadi subur. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan juga menumbuhkan daripada setiap zaujin bahij. Zaujin makna apa? Tumbuh-tumbuhan yang pelbagai, yang bervariasi. Okey Jadi di sini
sesuai diletak perkataan hamidah. Tuan-tuan lihat surah Fussilat ayat 39. Sebelum tu kita lihat ayat 37. Apa dia? وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Nampak? Dia gunakan perkataan khasyi'ah. Tadi hamidah, ni khasyi'ah pula. Surah Fussilat juzuk 24, last sekali, page yang terakhir sekali. Tuan-tuan nampak? Tadi digunakan wa taral arda hamidatan sampai ayat ni antaral arda khasyi'ah. Khasyi'ah tu khusyuk. Khusyuk bahasa Melayu pun khusyuk juga. Wa min ayatihi annaka taral arda khasyi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Warabat ada warabat. Sampai situ ya. Kemudian innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Nampak dia macam sama tau, tapi sebenarnya perbezaan yang sangat halus lah. Okey, kita lihat perkataan. Tuan-tuan kena ada Quran depan. Saya cerita tu kena fokus, kena ada Quran. Kalau tak memang bosan dan boring. Perkara yang pertama saya nak bagi tahu dalam suratul Hajj. Tuan-tuan buka dan tengok terjemahan balik tadi. Mengenai dengan apa ya? Mengenai dengan jauh apa? Jauh ni mengenai dengan jalan cerita apa tu? Dia ceritanya mengenai suratul Hajj ayat kelima yang panjang setengah muka surat tadi tu. Mengenai dengan hari kebangkitan, kehidupan selepas mati. Kemudian keluarnya manusia daripada kubur. Manusia keluar daripada kubur, daripada tanah keluar. Asal mati tanam dalam tanah, ke bumi dalam tanah, kemudian dikeluarkan dari tanah. Begitulah juga bumi. Bumi ni asalnya kering, tandus, tak ada apa. Tiba-tiba keluar daripada bawah bumi. Macam manusia keluar daripada kubur. Nampak perumpamaan yang sangat halus Allah Ta'ala bagi. Bila keluar daripada bumi, dari bumi dah bergeraklah sikit. Kalau tak gerak rapat macam mana tumbuhan nak keluar? Bergerak sikit, kemudian subur dan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuhan pula dengan tumbuhan yang sangat indah, pelbagai warna dan jenis. Sebab apa diletakkan hamidah? Wa taral arda hamidah. Hamidah bila mana kamu lihat bumi tandus, mati. Digunakan hamidah. Tapi di surah Fussilat, tuan-tuan tengok digunakan perkataan khusyuk. Kamu akan lihat wa taral arda khasyi'atan. Kamu akan lihat bumi tu khusyuk. Khusyuk. Sebab apa ya? Khusyuk. Tuan-tuan lihat ayat sebelum dia. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi. Jangan kamu sembah matahari, sujud kepada matahari. Wala lil-qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sembahlah kepada Allah. Nampak? Matahari yang kamu sembah, orang kafir, bulan yang kamu sembah. Quran kata jangan sembah sebab matahari dan juga bulan tunduk kepada Allah. Kemudian fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Malaikat ni tak ada takabur. Dan mereka tak jemu pun zikir kepada Allah. Makna lebih cerita kepada apa? Dalam bab ibadat. Bila bab ibadat tak sesuai, letak hamidah, letak khasyi'ah, khusyuk. Nampak letak apa? Khusyuk. Jadi dalam bab ibadah, sesuai diletakkan apa? Khusyuk. Tidak sesuai diletakkan hamidah. Itu letak khasyi'atan. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang keluar, kalau kita lihat dalam
dalam surah apa nama ni? Fussilat ni, dia ceritakan dalam bab ibadah saja dan tak cerita tentang kecantikan view, kecantikan tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi. Tak ada. Dia cerita setakat tu je. Warabat, sampai berhenti tu. Ihtazzat fa idza anzalna 'alaiha al-ma ihtazzat warabat, berhenti setakat tu. Kemudian innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Tuan-tuan nampak? Tapi dalam surah Al-Hajj juzuk 17 tadi, suratul Hajj 17 ayat ke-5, apa dia? Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma ihtazzat. Tak cukup tu, warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Nak bagi tahu bukan kata bumi bergerak, tumbuh, bahkan nampak pemandangan yang cukup indah. Okey, jadi dalam bab ibadat ni, dia tak perlu kepada indah. Tak perlu kepada indah. Dia tak perlu indah, yang penting khusyuk, fokus kepada ibadat. Itu yang penting. Jadi sebab itu Quran dalam surah Fussilat tak sebut pun tentang cukup sekadar dua je, bumi bergerak, warabas, dan juga subur, tumbuh-tumbuhan subur. Dia tak sebut menumbuhkan pelbagai jenis min kulli zawjin bahij, tak ada. Sebab apa? Dalam bab ibadat bukan nak tunjuk-tunjuk dia, bukan tunjuk cantik hebat, bukan. Begitulah tempat-tempat kita, masjid. Bila sebut masjid, tak perlu masjid hebat pun, gah berjuta, berbilion bina masjid. Pengimarahan tak ada. Kosong dalam. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan menghiasi masjid melampau-lampau, menghiasi masjid termasuk dalam bab bid'ah tapi makruhah, bid'ah yang makruhah, bid'ah yang makruh. Sebab apa ya? Itu bukan keutamaan, itu bukan prioriti. Prioritinya adalah bagaimana tempat tu adanya sentiasa ada orang yang hidup, kan? Sentiasa ada majlis ilmu, sentiasa ada tadarus Quran, sentiasa ada program macam-macam dalam tu. Itu maksudnya masjid. Tapi kalau masjid berjuta pun, sembahyangnya hanya berapa orang? 10 orang. Masjid di Dubai, tuan-tuan boleh lihat masjid di Dubai. Boleh muat berapa puluhan ribu, tak tahulah. Tetapi sembahyang fardunya tak sampai separuh saf. Tuan-tuan boleh lihat juga di Oman. Masjid apa? Sultan Qaboos. Sultan Qaboos di Oman. Wow, cukup indah. Semua masuk, ramai yang masuk. Tapi bukan ramai yang sembahyang, ramai yang bergambar, berfoto. Sebab apa? Indahnya masjid. Bukan indah dengan pengimarahan, indah dengan ukiran. Jadi sebab itu termasuk dalam bid'ah makruhah. Tapi itu hias-hias yang biasa. Tapi hias yang melampau-lampau dalam bab tabzir haram. Bab tabzir haram. Sebab melebih sangat, itu jadi haram lah. Okey, tuan-tuan nampak dalam bab ibadat Quran tak cerita tau menumbuhkan tumbuhan yang pelbagai variasi, nampak cantik, tak ada. Cukup sekadar Quran berhenti warabat innal anzalna 'alaiha al-ma ihtazat warabat. Cukup setakat itu dalam bab ibadat. Tapi dalam bab yang lain sampai nampak cantik. Bab ni Islam bukan tak titik beratkan kecantikan, titik berat. Tapi kalau tuan-tuan mengajar pakai kain pelekat, t-shirt, orang tak hormat. Kuliah maghrib, subuh, kuliah subuh, imam penceramah pakai apa? Pakai t-shirt je, baju basah. Orang tak hormat. Tidak ada rasa ihtiram, penghormatan tu tak ada. Sebab tu Habib tengok dia jubah, habaib, kita panggil habaib plural, ataupun jamak kepada Habib jamak dia habaib, selendang, nampak gah, nampak hebat. Islam menitik beratkan juga, kita panggil apa, personality kita. Nak berjumpa dengan orang semua. Okey, tuan-tuan boleh nampak setakat tu. Okey, sekarang ni yang kedua, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Sajadah. Suratul Sajadah. Tuan-tuan lihat di mana tu? Suratul Sajadah juzuk 21. Juzuk 21 ni 8 lai. 8 lai lah. Betul kan 8 lai juzuk 21. Ada ayat dia, awalam yarau kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatil liulin. Bukan, salah. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Dalam suratul Taha, suratul Taha, tuan-tuan nampak juzuk yang ke-16, page yang terakhir sekali, 10 lai. Tuan-tuan nampak di hujung sekali. Ayat-ayat atas sikit. Tuan-tuan nampak apa? Afalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatil liulin nuha. Tuan-tuan, apa perbezaan? Tuan-tuan perhatikan, perbezaan yang pertama ada min qablihim dalam surah As-Sajadah. Tapi dalam ayat yang kedua tidak diletakkan min. Diletakkan qablahum. Tak diletakkan min. Apa function dia tu? Apa function dia? Di sini maksudnya min ni adalah sebahagian daripada mereka. Sebahagian daripada mereka, kerana disebutkan dalam surah As-Sajadah ni kebinasaan, kematian orang yang mereka ni pada zaman dia juga sezaman dengan dia. Jadi sesuailah min qablihim daripada sebelum mereka. Mana letak min? Sesuai. Mana pada zaman mereka. Tapi untuk ayat surah Taha sebut mengenai dengan apa, kaum Musa dan juga apa? Dan juga pengikut-pengikut dia. Kaum Musa dan juga keadaan kaum Musa pada ketika itu. Jadi maknanya apa? Ini bukan pada zaman dia dah, zaman sebelum ni. Jadi tak perlu letakkan min. Itu perbezaan dia, okey? Kemudian tuan-tuan nampak tak dalam ayat min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim, iaitu nak bagi tahu dekat sangatlah. Sebab tu dalam surah As-Sajadah letakkan afala yasma'un di akhir tu. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Mendengar. Sebab apa mendengar? Sebab apa letak mendengar afala yasma'un? Sebab apa yang terhasil kepada orang yang paling dekat dengan kita adalah dengar dulu. Dengar. Berbeza dengan macam kaum Musa dalam surah Taha, orang yang terdahulu terkemudian, macam mana kita nak dengar? Kita akan perhati dan mengambil pengiktibaran jelah daripada cerita dia. Okey. Makna kita akan melihat kepada kemuliaan perkataan tu. Kita akan lihat, kemuliaan pada perkataan cerita tu. Okey. Tapi untuk orang yang dekat kita gunakan sami'a yasma'un, dengar. Nampak Itu perbezaan dia. Sebab tu dalam suratul Taha tidak disebutkan afala yasma'un, bahkan inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Kamu ada otak, kamu ada akal, fikir. Okey. Kemudian yang berikutnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buka dalam suratul Baqarah. Ayat Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Juzuk 1 ayat 15 surah Baqarah. Ayat 15. Ayat yang kedua tuan-tuan buka dalam suratul apa ya? Dalam surah Al-A'raf. Ayat ke berapa tu ya? Tak salah saya ayat 202 suratul A'raf. Tuan-tuan buka juzuk yang ke-9. 8 lai satu muka surat bukan 8 lai satu muka, 7 lai satu muka surat. 7 satu muka surat, 8 lai 7 lai satu muka surat. Juzuk yang ke 9 lah, surah Al-A'raf 9.
Tuan-tuan tengok, tak salah ayat 202. Tuan-tuan lihat. (202) wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara pengikut syaitan-syaitan, pengikut syaitan-syaitan dibantu oleh syaitan-syaitan itu dalam melakukan kesesatan. Pengikut syaitan-syaitan dibantu oleh syaitan-syaitan itu dalam melakukan kesesatan. Kemudian mereka tidak berhenti-henti melakukan perbuatan yang sesat lagi menyesatkan itu. Okey. Tuan-tuan lihat dalam ayat ni, at-tughyan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim, Allah Taala memperolokkan mereka. Wa yamudduhum, Allah Taala biarkan mereka. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, dalam pelampauan mereka. Fi tughyanihim. Sebab apa? Tughyan yang pertama, tughyan yang pertama. Tuan-tuan kena ada Quran Kena Quran depan tuan-tuan. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Fi tughyanihim tu idhafah. Apa maksud idhafah? Sandarkan perkataan tughyan melampaui batas dengan him, dengan mereka. Sandarkan. Itu kita panggil mudhafun ilaih. Kalau tuan-tuan belajar grammar lah. Dia agak rumit, tapi tuan-tuan kena fahamkan betul-betul. Okey. Tapi dalam ayat yang kedua, dalam suratul A'raf ayat 202, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Fil ghayyi tak pula letak mudhafun ilaih, bahkan letak ma'rifah alif lam. Sebab apa tak letak fi ghayyihim? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sila rujuk juzuk 1, page 1 lai. Juzuk 1 ayat ke-15 bawah sekali tu ayat tu. Ayat ke-15 suratul Baqarah. Yang kedua juzuk 9 suratul A'raf. Tu 8 lai satu muka surat. 7 lai satu muka surat, 7 lai. Kemudian suratul A'raf ayat 202. Tuan-tuan lihat. At-tughyan diidhafahkan dia sebab apa ya? Kerana Allah Ta'ala tidak biarkan mereka dalam kesesatan yang baru, yang belum pernah mereka lakukan. Bahkan Allah Ta'ala biarkan mereka dalam kesesatan pelampauan yang sedia ada. Nampak tak? Itu perbezaan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Tughyanihim, sandarkan, mudhafkan tughyan kepada him, kepada mereka, menunjukkan kesesatan pelampauan yang ada, pelampauan yang sedia ada, bukan pelampauan yang baru. Pelampauan yang ada dalam diri mereka yang sedia ada. Boleh faham Kemudian dalam suratul A'raf ayat 202, wa ikhwanuhum yamuddunahum, saudara-saudara mereka, iaitu pengikut syaitan. Yamuddunahum, mereka, syaitan membiarkan mereka. Fil ghayyi, dalam kesesatan. Summa la yuqsirun, kemudian tak putus-putus mereka buat kejahatan. Disandarkan, dimudhafkan. Apa dia? Madduhum, yamuddunahum, kepada syaitan. Hum tu syaitan. Wa ikhwanuhum, saudara-saudara mereka. Mereka membiarkannya. Syaitan membiarkan mereka. Nampak tak? Disebutkan bahawasanya mereka ni membiarkan mereka dalam kesesatan yang baru. Mereka membiarkan mereka dalam kesesatan yang baru, bukanlah kesesatan semata-mata. Boleh faham Apa maksud yamuddunahum tadi? Kita baca juzuk ke-9 tadi. Apa benda maksud dia? Maksud dia adalah membiarkan. Nampak tak? Bukan membantu. Madda yamuddu, membantu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum, mereka membantu syaitan-syaitan. Nampak? Mereka membantu syaitan-syaitan. Sekarang tuan-tuan lihat.
Hum tu siapa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Hum tu adalah syaitan. Mereka pengikut-pengikut syaitan. Mereka bantu syaitan. Bantu syaitan macam mana tu? Fil ghayyi, dalam kesesatan. Sebab apa tak letak fi ghayyihim, letak fil ghayyi, alif lam. Kita dah bagi tahu tadi, bila mana fi tughyanihim, dalam kesesatan, dalam pelampauan yang sedia ada. Bukan pelampauan yang baru, bila letak alif lam. Bila diidhafahkan. Tapi di sini tak diidhafahkan fil ghayyi, bukan fi ghayyihim. Bermaksud mereka membantu syaitan-syaitan dalam kesesatan yang baru. Makna buat satu kejahatan, kesesatan, bukan kesesatan yang sebelum ini, yang sedia ada kesesatan baru. Okey? Nampak Sekarang ini yang seterusnya dalam kitab Kasyaf Imam Zamakhsyari, dia kata apa nuktah, faedah, intipati yang boleh kita ambil menyandarkannya kepada mereka. Tughyan, disandarkan kepada mereka, fi tughyanihim. Nak bagi tahu bila mana Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim, Allah Taala biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, bermaksud menyandarkan tughyan, pelampauan kepada mereka, maksudnya Allah Taala berlepas diri daripada mereka. Terpulang mereka nak buat apa? Nanti mereka terima akibatnya. Nampak Ayat yang kedua pula disandarkan wa yamudduhum wa yamuddunahum kepada syaitan-syaitan. Nak menyatakan apa? Disandarkan al-mad, membantu tadi kepada syaitan, membantu syaitan. Maknanya mutlak. Mutlak ni apa? Maksudnya kejahatan secara umum, keseluruhan kejahatan secara umum. Dia tak mengkaitkan dengan idhafah. Idhafah ni maksud apa? Dengan mudhafun ilaih. Tuan-tuan mungkin payah nak faham ni Tuan-tuan dengar banyak-banyak kali dan perhatikan setiap perkataan saya sebutkan tadi. Jadi disandarkan perkataan yamuddunahum, madda yamuddu kepada syaitan, hum tu syaitan, makna mengitlakkan, menyatakan keseluruhan kesesatan secara umum. Dia tak kaitkan kesesatan ni untuk tidak. Secara umum, makna lebih besar. Okey? Cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan masuk lebih panjang lagi lepas ni, insyaAllah. Cuma ini adalah sekelumit lah apa yang semampu saya sampaikan. Panjang lagi sebenarnya. Mungkin itulah kefahaman terbatas yang ada dalam diri saya. Apa yang kekurangan, terkasar bahasa dan agak bahasa yang kurang faham, subjek yang tak faham, saya minta maaf banyak-banyak lah. Kerana saya hanya mampu menyampaikan je. Kefahaman ini hanya datang kepada Allah, datang daripada Allah, bukan datang daripada saya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Yang tak dapatkan lagi buku ni, tuan-tuan boleh dapatkan dengan sesegera yang mungkin. Okey, dalam masa sehari atau 2 hari insya-Allah akan sampai. Kemudian tuan-tuan yang masih belum lagi tak teringat, tekan butang share. Tekan butang share tuan-tuan kalau sebagai handset di sebelah kiri bawah. Tekan butang share supaya ramai yang mengambil faedah, istifadah daripada apa yang kita bincangkan pada tengah hari yang mulia ini. Kita nak bahasa Al-Quran ini bukan sekadar baca. Bukan sekadar baca pun bagus, dapat pahala 1 huruf, dapat 10. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Tapi yang lebih tinggi daripada itu yang kita nak faham isi kandungan. Sebab antara bahasa Quran kita baca tak akan bosan tau. Sampai ke akhir hayat kita, antara satu-satu kitab yang baca tak akan bosan. Tapi kalau tuan-tuan baca 10 jam, 8 jam sekali baca, bosanlah dia. Sebab ibadat ni kita boleh buat berterusan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa ibadat kita tak boleh buat berterusan secara lama. Tuan-tuan faham
Bukan tak boleh buat berterusan. Memang kena buat berterusan, istiqamah. Tetapi tak boleh buat secara lama. Contoh sembahyang tarawih kita. Sembahyang tarawih kita 20 rakaat Tapi kita tak buat 2, bangun 2, bangun 2, lepas beri salam 2, lepas beri salam 2. Tak, kita selawat dulu. Nampak tak? Kita selawat dulu. Apa fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Jadi sebab apa selawat tu? Itulah tak nak bagi jadi lama. Bila jadi lama dia akan ada bosan. Sembahyang takbir rukuk sujud takbir. Jadi sebelum tu kita selawat dulu. Jadi seolah-olah kita iringkan dengan ibadat yang lain. Zaman dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rehat 4 rakaat sembahyang tarawih ni dengan tawaf 7 kali pusingan. Kita nak tawaf apa? Tawaf meja makan lah. Murid kat belakang. Okey. Jadi itulah caranya tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Kitab Al-Quran ni satu-satu kitab kita baca tak bosan tau. Tak ada rasa boring, menjemukan, tak ada. Tapi tuan-tuan baca lama mungkinlah jemu. Manusia ni buat apa malah jemu. Contohnya kita makan hari-hari KFC. Bosan juga. Walaupun hari-hari kita kata KFC lah paling sedap. Burger King lah paling sedap. Tapi kalau hari-hari tak sedap juga jadi. Okey. Begitulah Quran. Tuan-tuan kalau baca sampai 8 jam sehari memang rasa boring. Tuan-tuan baca sikit-sikit, lepas sembahyang fardu satu lay, lepas sembahyang zuhur satu lay, lepas sembahyang maghrib satu lay, dia tak akan boring. Dia seronok. Sebab benda yang istiqamah, konsisten, tapi kita buat tidak menekan diri kita. Faham tak menekan diri? Makna kita paksa diri kita sampai 4 jam, 5 jam baca Quran. Jadi bukan tak elok. Baca Quran elok lah. Cuma kita nak membina satu konsisten, istiqamah. Kerana istiqamah adalah ummul ibadah. Ketua kepada ibadat. Sebab itu Nabi kata ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang disukai di sisi Allah adalah apa? Adwamuha wa in qalla, berterusan walaupun sedikit. Jadi maksudnya kita buat walaupun sikit. Lepas sembahyang fardu selai pun tak apa, baca Quran. Lepas tu zuhur pula satu lay. Kalau tuan-tuan pulun pagi ni sampai zuhur, panjang tu tuan-tuan. Silap-silap bukannya tuan-tuan baca Quran, Quran yang baca tuan-tuan. Panjang pula celetek kita pagi ni. Tapi kita nak bagi tu nak membina satu malakah, satu kemampuan untuk memahami kata dasar Al-Quran. Tuan-tuan nak bagi kitab tafsir terus boleh juga, tapi mungkin agak melompat kelas lah. Dia agak payah lah. Bagi sidang pendengar orang awam sekalian lah. Tapi kalau tuan-tuan yang dah belajar universiti, dah belajar ada madrasah, itu tak jadi masalah. Okey? Cuma nak bina kemampuan diri kita. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya menyusun jari 10 jari. Sekiranya ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, saya mewakili para asatizah yang lain memohon kemaafan sekiranya tersilap kata pada pagi ini. Dan saya harapkan tuan-tuan share lah video kita ini supaya ramai yang dapat mengambil istifadah pengajian daripada apa yang kita sampaikan pada pagi ini, bahasa Al-Quran. Dan yang tak dapatkan buku sila dapatkan. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, berkati kita. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.